Ya, bertemu lagi kita dalam rancangan Hello Malaysia bernama TV Saluran 502. Hari ini kita bincangkan Bahaya Syiah bersama-sama dengan Ustaz Abu Syafiq Al-Ash'ari. Ustaz, baru-baru ni kita ada buat rapat umum. Kita menentang innocent of Muslim. Kita menentang karikatur yang memburuk-burukkan Nabi. Dan dalam ajaran Syiah ini ada juga Ustaz sebut tadi, dia menghina dan merendah-rendahkan Nabi. Jadi komen Ustaz terhadap aktiviti dan tingkah laku biadab ini. Ya. Sekarang ini umat Islam digemparkan dengan isu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu penghinaan itu bukan hanya datang daripada seorang yang kata saya hina Nabi. Kadang-kadang dengan perkataan pun ataupun dengan perbuatan pun dia boleh dikategorikan sebagai menghina Nabi secara tidak langsung. Sebagai contoh, kalau kita sebut tadi Syiah, macam mana kita kata mereka menghina Nabi, iaitu mereka menghina isteri Nabi. Maknanya menghina Nabi. Bila memperlekehkan Aisyah isteri Nabi, maknanya menghina Nabi secara tidak langsungnya. Itu makna dia. Begitu juga sekarang ini, sekiranya penghinaan Nabi SAW itu datang daripada orang bukan Islam, maka itu tidak berapa pelik sangat, tak berapa ganjil sangat. Memang dia bukan Islam pun, dia tak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun. Tapi kalau datang daripada orang yang mengaku sebagai Muslim, mendatangkan perkataan yang menghina Nabi SAW, ini pelik dan bahaya. Ini pelik dan bahaya. Kenapa bahaya? Kerana kita bimbang orang masyarakat umum yang tak ada mizan syariah, tidak ada timbangan ilmu agama tu, dia akan rasa boleh kita mendatangkan perkataan menghina Nabi. Saya nak bagi contoh sekarang ini, isu yang selalu saya sebut, iaitu ada golongan yang menyandarkan diri kepada fahaman Wahabi. Tadi ada sebut pasal Wahabi kan, ataupun mengikut fahaman Wahabi ini, mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad tidak beragama. Nabi Muhammad ni tak ada agama. Ini penghinaan kepada Nabi. Seperti mana golongan munafik Khawarij zaman Nabi SAW dulu, yang waktu membahagikan harta rampasan perang tu, dia kata bahawa wahai Muhammad, engkau tidak adil. Rasulullah hukum dia sebagai murtad. Bayangkan kalau kita menyatakan, seseorang itu menyatakan Nabi Muhammad tidak adil, dihukum sebagai murtad. Kalau kata Nabi Muhammad tidak beragama, maka hukumnya jelas murtad. Ijma' ulama. Saya nak baca sedikit tentang ijma' ulama tentang orang yang menghina Nabi ini dalam kitab Tafsiratul Hukam fi Usulil Uqdiyati wa Manahijil Ahkam oleh Qadhi Burhan Al-Maliki. Dia sebut di sini bahawa di antara kekufuran, menjadi kufur seseorang Muslim itu, terkeluar daripada Islam walaupun dia tidak niat untuk keluar dari Islam, kalau dia menghina Nabi ataupun memperendah-rendahkan dengan maksud untuk menghina ataupun tidak. Kalau datang perkataan untuk menghina Nabi SAW, maka dikira sebagai mencela Nabi, dan itu adalah kufur, hukumnya adalah bunuh. Ini tegas dalam Islam ini. Sebab apa? Sebab menghina Nabi ini adalah maknanya kita benci kepada Nabi. Kita kena fikir, Nabi Muhammad yang kita sebut dalam syahadah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba kita nak hina Nabi Muhammad. Fikirlah, adakah layak untuk kita menghina Rasulullah SAW, insan yang mulia ini, insan yang kerananya kita mendapat hidayah? Tapi sekarang begitu perkataan yang diucapkan. Banyak dalam radio, dalam surat khabar, dalam majalah sekarang disebut benda ni. Begitu juga mereka mendatangkan perkataan menghina Rasulullah dengan mendakwa Rasulullah ini, Muhammad ini, ketika umurnya sebelum 40 tahun tak ada hidayah. Ini bercanggah dengan Quran dalam surah Al-An'am ayat 161 yang berbunyi, qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah menyatakan kepada kita semua bahawa aku, kata Rasulullah, telah pun diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sebelum diturunkan wahyu lagi, jalan yang lurus, yang mana beragama, dinan qayiman, beragama Rasulullah tu sebelum diturunkan wahyu beragama, iaitu mengikut millah Nabi Ibrahim, iaitu Islam lah, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Maka dakwaan pertama yang kata Nabi Muhammad tak beragama, perkataan yang kufur. Yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini umurnya 40 tahun tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala, bahaya, boleh menggugat akidah. Begitu juga yang sekarang ni, yang ketiga, perkataan yang tersebar di dalam radio yang terkenal di Malaysia, di tanah air kita ini, menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu kafir, la ilaha illallah, tidak beriman dengan Allah Ta'ala.
Saya nak sebut sikit dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha aduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'an alaihi." Maksudnya, kalau seseorang itu berkata kepada saudaranya kafir, maka hukum sama ada dua. Sama ada kalau betul kafir, kafirlah. Kalau tidak, kembali kepadanya. Itu kalau mengkafirkan antara Muslim dengan Muslim. Bagaimana orang yang mengkafirkan Rasulullah? Ya. Subhanallah. Ini berlaku bukan di Burkina Faso, betul, bukan di Afrika, bukan di negara luar, di tanah air kita yang terbaru Kuala Lumpur. Subhanallah. Ustaz, kita mungkin sebut profesional ya. Orang Syiah ni saya rasa dia adalah orang yang profesional. Dia boleh ada kemahiran manipulasi, bertopeng dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengetahui antara ciri-ciri, mungkin tanda-tanda dari segi beri salam ke, dia ada pegang barang sesuatu ke, dan tempat-tempat orang Syiah ni duduk dan berkumpul. Bagaimana pendapat Ustaz? Okey, untuk kita kenali Syiah ini, pertama sekali daripada apa yang dia ucap lah. Kalau dia banyak seperti memuja-muja Saidina Ali, waktu yang sama, bukan muja Saidina Ali saja, waktu yang sama dia macam mengkritik sahabat Nabi yang lain, Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, maka itu ada unsur-unsur Syiah. Begitu juga kalau dia cara solatnya berbeza dengan kita, cara wuduknya berbeza dengan kita. Contohnya Syiah, solatnya tak sama dengan kita, lain. Dia takbiratul ihram dia macam orang was-was. Allahu Akbar. Itu solat Syiah. Kalau nak kenal, nampak orang solat macam itu. Sebab tu kita ahli sunnah jamaah mazhab Syafi'i ini jangan solat was-was. Takut orang sebelah kata, kau Syiah ke? Steady lah. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar macam was-was. Syiah solat macam tu. Begitu juga Syiah ni, kita lihat dalam wuduk dia tak basuh kaki. Dia tak basuh. Dia basuh semua kaki. Dia tak basuh kaki. Dia sapu saja. Dia tak basuh kaki. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kalau Syiah ni mazhab dia tak basuh kaki dalam berwuduk, busuk ke kaki dia? Saya cakap, saya mana cium kaki Syiah? Syiah je lah, sama dia kot cium kaki dia. Itu kita nak kenal. Begitu juga fahaman Syiah ni, mereka akan membuat perayaan bila datang 10 Muharram, Karbala, hari Karbala ataupun hari Ashura. Buat perayaan, pukul badan, cederakan diri sendiri sambil mengucap Ya Hussein, Ya Hasan dan macam-macam lagi. Ini kalau kita nak kenal fahaman Syiah lah. Dan mereka mengasingkan diri dengan kita. Kadang-kadang ada yang tak solat Jumaat dengan kita pun. Banyak. Dan tuan-tuan penonton sekalian boleh lihat dalam blog saya, iaitu www.abusyafiq.spot.com ataupun Facebook, tulis Abu Syafiq 1. Di situ kita paparkan secara detail lagi. Mungkin sekarang ni tak muat untuk kita nyatakan seluruhnya tentang bahaya Syiah, dan juga saya selitkan di situ bahaya golongan Wahabi yang kita akan bicarakan pada masa mendatang, insya-Allah, jika diizinkan. Ustaz, kita nak perkasakan ahli sunnah ini, dan kalau boleh kita nak ada gerakan nasionalis, gerakan nasional untuk kuatkan ahli sunnah, dan seterusnya, insya-Allah kita ke antarabangsa dan sampai ke Azhar. Dan saya difahamkan Azhar ni adalah satu pusat untuk ahli sunnah. Komen Ustaz? Ya, kita mesti adakan hubungan yang kuat dengan Universiti Al-Azhar di Mesir, kerana mereka ini adalah golongan yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah macam kita, macam guru pondok kita dahulu, yang memfokuskan pertamanya didikan dia ada cantik. Fokus pertamanya berkaitan dengan akidah, kenal akan Tuhan ini, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dia sahaja yang kita sembah. Allah Ta'ala ni bukan berada di atas langit, bukan duduk di atas arasy, bukan duduk sila lendik, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di hadapan, bukan di belakang. Maujudun bila makan. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena adakan kumpulan-kumpulan ataupun persatuan-persatuan Islam yang berhubung secara kuat dengan Universiti Al-Azhar Mesir dalam memperkasakan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di tanah air kita. InsyaAllah dengan ini kita akan dapat menguatkan lagi ilmu-ilmu bagi orang awam tentang akidah. Dan selalu kita bercakap tentang akidah ni, jangan kita boring, jangan kita bosan dengan membicarakan tentang akidah ni. Sebab tu saya syorkan kepada media-media, kepada yang mempunyai laman-laman sosial, supaya mereka sentiasa membicarakan tentang fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Sebab apa? Sebab kalau akidah orang itu salah, maka ibadahnya tak diterima. Imam Ghazali kata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tak kenal Tuhan. Maknanya salah akidah. Subhanallah. Jadi kita dah berbincang, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, hampir 1 jam bahaya Syiah dan kesan. Kita dah bercakap tentang revolusi Iran, kita dah bercakap tentang gerakan Syiah di Malaysia dan kesan-kesan kepada kita. Kerana apa? Kerana kalau salah
akidah, kalau salah kepercayaan, maka ibadat itu tidak dikira. Dan terima kasih kepada penonton yang menonton pada hari ini, dan terima kasih kepada Ustaz Abu Syafiq Al-Ash'ari, pendakwa bebas, kerana sudi hadir, dan insya-Allah kita akan jemput untuk bincang pula tentang Wahabi. Dan kepada penonton di rumah, seperti biasalah, Pak Ali pergi memancing ikan tetapi terlupa membawa umpan. Yang baik jadikan tauladan, buruk jadikan sempadan, jaya dunia jaya akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, teruskan bersama Hello Malaysia.